استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ardh. Rabb yang menjadikan alam semesta ini, Rabb yang menjadikan kita, yang menjadikan tumbuh-tumbuhan, yang menjadikan binatang ternakan, yang menjadikan kesemua yang kita nampak kepada hari ini. Muslimin dan muslimat, segala salam dan selawat kepada junjungan besar, baginda yang teragung, baginda Habibullah, baginda kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Khatimul Anbiya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi itu adalah sangat dituntut. Lebih-lebih lagi hari ini kita dah masuk bulan Safar. Kemudian lepas ni bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita sambut 12 Rabiul Awal sekitar mungkin 2 minggu lebih, 3 minggu saja lagi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa khabar semua? Muslimat apa khabar? Alhamdulillah. Semua dah makan? Belum lagi? Ada makanan sekejap lagi? Ada, insya-Allah. Pasti ada Makan berat, makan ringan. Nasi goreng. Nasi goreng. Alhamdulillah. Abang dikata nasi goreng. Dengan ayam goreng. Ada. Ada kedai depan. Dia dengar tu. Dia dengar. Lepas ni kita makan berat ayam percik sate Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang memberi makan. Alhamdulillah. Saya pun tak makan di tengah hari ni. Kan, sebab mungkin makan berat kat sini. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Terutama pertamanya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi, kita dapat menyambung kuliah pengajian kita, dan dengan izin Allah, biiznillah. Tuan-tuan tahu tak, sebentar tadi hari ini Allah telah menggerakkan hati-hati kita untuk melangkah ke rumah Allah ini. Tuan-tuan sedar ataupun tidak,
Allah telah membuka hati-hati kita untuk solat berjemaah tadi, untuk melangkah ke rumah Allah ini, untuk sama-sama memperdengarkan sedikit peringatan untuk saya dan untuk tuan-tuan. Dan tuan-tuan sedar ataupun tidak, kita berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana diriwayatkan Nabi SAW telah berkata kepada para sahabatnya, apabila kalian para sahabat sekalian sedang melintasi ataupun melewati akan taman-taman syurga Allah, maka kalian disunatkan berhenti seketika dan masuk ke dalam taman syurga itu. Lalu para sahabat dia macam bingung kan, dekat dunia ni Rasulullah ada ke taman syurga? Ketahuilah bahawasanya taman-taman syurga yang ada di atas muka bumi Allah ini adalah majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis kita solat berjemaah, kemudian ada kuliah ta'limnya, tazkirahnya. Itulah kita telah masuki ke taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lepas ni ada jamuan makan pula tu kan. Dah masuk taman syurga, ada makan. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat yang ke berapa? Telinga 25 kan? Muka surat yang ke 25. InsyaAllah pada muka surat yang ke 25, fil kitab, penawar bagi hati yang rumi, yang jawi, pada muka surat yang ke 10, kitab penawar bagi hati. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lidah bagi engkau supaya engkau membaca akan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketahuilah tuan-tuan, Allah jadikan lidah kita ni banyak fungsinya. Selain dapat merasa makan kan, sedap ke tidak, rasa pahit, rasa tawar, rasa manis, rasa payau, rasa masam, rasa kelat dan sebagainya, Allah menjadikan fungsi utama lidah kita ini, muslimin dan muslimat, untuk kita senantiasa membaca Al-Quran. Ya, Allahu Akbar. Kita baca Quran tuan-tuan, ingat tak hadis Nabi SAW? Nabi kata apa? Tidaklah Allah mengirakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap daripadanya diberikan 10 hasanah, 10 kebaikan, 10 pahala. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Allahu Akbar. Kayanya Allahu Akbar. Ar-Rahmanur Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita baca alif lam mim, belum lagi kita baca zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa huruf? Banyak dah kan? Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, perbanyakkan membaca Al-Quran kan? Perbanyakkan membaca Al-Quran lidah kita. Saya selalu berpesan, Ustaz, macam mana nak baca Quran? Bacalah, belajarlah tajwid Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, teringat akan pesanan daripada guru saya kat Kelantan dulu. Dia kata apa? Carol, sebelum kau mati, sebelum kau tutup mata, pastikan diri kau dah pandai membaca Al-Quran. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya sebelum kita meninggal dunia, ya tuan-tuan yang dirahmati Allah, pastikan diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita telah boleh membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Bagaimana nak mula belajar baca Quran? Hadirilah kelas-kelas pengajian ilmu kan? Pergilah cari ustaz-ustaz yang mu'tabar, yang alim dan sebagainya. Pergilah mana-mana tempat untuk belajar Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Quran kan kena baca dalam solat. Kalau kita baca Al-Fatihah, kita baca surah, kan kena hafal, kena belajar tajwid dan sebagainya. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu tuan-tuan yang dirahmati Allah dengan tartil. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi suruh kita baca Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk belajar Al-Quran.
belajar dengan tajwidnya kan, mat aslinya, man apa lagi, ikhfa'nya, izharnya, hukum matnya kan. Semua kita kena faham. Bukannya membaca secara seberonong je. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tak boleh. Kena ada hukum hakam dia, tajwidnya dan sebagainya. Kalau tuan-tuan yang masih lagi minta maaf, masih lagi Al-Quran dan sebagainya, pergi belajar, tak ada masalah kan. Sebelum kita menutup mata ni tuan-tuan, pastikan diri kita telah boleh cukup. Bukan suruh hafal pun, tapi suruh kita belajar membaca Al-Quran. Kalau boleh hafal, Allahu Akbar, lagi mulia, lagi besar pahala. Sebab Al-Quran ini akan datang kepada hari kiamat sebagai kawan kita, sebagai pemberi syafaat kepada kita. Syafa'atu li ashabi, Nabi kata, akan memberi syafaat kepada para pembaca Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu dia akan jadi pendinding, peneman dia di hari akhir Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar kan ganjaran membaca Al-Quran. Ustaz, macam mana nak baca Quran? Kita pergi belajar Al-Quran. Saya selalu pesan pada budak-budak, satu hari cuba khatam 1 juzuk. Soal berat lah 1 hari 1 juzuk. Apa yang berat? Satu hari ada 5 kali waktu solat: subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Subuh ambil 5 muka surat, zuhur ambil 5 muka surat, zuhur asar ambil 5, maghrib 5, isyak 5. Cukup 25 muka surat sama dengan 1 juzuk. Allahu Akbar. 1 juzuk ada 20 muka surat, 21 muka surat. Betul? Ada seorang hafiz Quran sini. Alhamdulillah. Jadi kita kena lazimi lidah kita dengan baca Al-Quran. Lazimkan ya tuan-tuan. Satu hari cuba khatam 1 juzuk. Itu yang saya amalkan. Kita baca. Kalau boleh hafal, alhamdulillah, insya-Allah. Dan juga membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka kitab, kita baca hadis Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarakatu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah Nabi tinggalkan kepada kita semua muslimin dan muslimat akan 2 perkara. Kalau kita berpegang berdua ini, lan tadillu, kita tidak akan sesat. Ma in tamassaktum bihima, selagi mana kita berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah dia? Al-Quran dan As-Sunnah. 2 perkara ini apa dia? Al-Quran dan As-Sunnah. Allahu Akbar. Itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak tinggalkan harta tuan-tuan. Nabi tak tinggalkan dirhaman au dinaran. Nabi tak tinggalkan dirhaman, duit dirham, au dinaran, atau duit dinar, duit lah. Tapi Nabi tinggalkan pada kita ilmu, pengetahuan hadisnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Kita amalkan sila yaumil qiyamah, sampailah ke hari kiamat. Itulah bekalan kita tuan-tuan. Bekalan kita apa dia? Pahala yang kita baca Quran itu yang kita nak bawa ke hingga hari akhir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita ada sekarang ni, rumah besar, kereta besar, duit banyak, itu semua akan tinggal. Kita akan tinggalkan dan dia akan tinggalkan kita. Tapi apakah perkara yang tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya? Amalan kita, pahala kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua akan tinggalkan kecuali amalan-amalan kita, pahala kita, sedekahun jariah kita, doa anak yang soleh tuan-tuan. Ajarkan pada anak-anak kita selalu doa. Nak, lepas habis solat, apa ni, kau doa untuk mak ayah. Amalkan setiap kali waktu solat. Kan? Pesan pada anak-anak kita kan? Nak doakan selalu, Allah Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kan? Untuk mak ayah kita kalau yang dah meninggal tu, doa itu insya-Allah akan sampai pada mereka. Pahalanya lah, ganjarannya. Allahu Akbar. Kan Nabi kata 3 amalan yang tidak akan putus lama-lamanya. Apa dia? 3 perkara. Doa anak yang soleh dan solehah, yang mendoakan akan kesejahteraan ibu dan ayah.
Yang kedua, sedekatun jariyah, sedekah kita tuan-tuan. Hari ini orang bagi makan pada kita, itu sedekah kita. Allahu Akbar. Orang kenyang, pahala kita dapat tuan-tuan. Kan? Ada rezeki sikit kita pergi sedekah. Pahala itu yang akan menjamin kebahagiaan kita dekat hari akhir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan menerangi kubur-kubur kita di alam barzakh nanti ni tuan-tuan. Sedekah kita. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Hari ini tuan hadir, tuan-tuan hadir ke kuliah punya ilmu. Inilah ilmu yang akan membawa kita ke menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sia-siakan. Jangan, aduh ayah nanti kena pergi kuliah lagi kan. Aduh penatnya kan. Aduh asyik pergi ke masjid je lagi. Janganlah mengumur kan. Nanti sebab itulah menjadi saksi kita di hari akhir Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya, muslimin dan muslimat. Dan juga ilmu pengetahuan yang memberi manfaat, dan supaya engkau dengan dia akan ilmu mengajar engkau akan ilmu yang memberi manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan, dan melarang engkau daripada kejahatan, dan memberi nasihat engkau akan orang Islam, dan menunaikan engkau akan hajat mereka, dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mulut kita kan, lidah ni kan, boleh mendamaikan dan boleh memusuhkan. Macam mana mendamaikan? Kita selalu beri salam. Afsyus salam. Nabi kata apa? Amalkanlah memberi salam. Sebab salam itu dapat mempereratkan silaturahim. Jumpa ustaz, jumpa cikgu, jumpa orang tua kita, jumpa jiran-jiran kita, jumpa orang ramai. Setiap kali bertemu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum maksudnya apa? Assalamualaikum. Kom apa? Bangun. Bangun. Apa bangun? Dia jawab Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum, memberi salam sejahtera ke atas kamu. Dan dia balas balik Waalaikumsalam sejahtera ke atas kamu balik. Nampak? Kita saling mendoakan umat Islam kita. Sebab itu dengan lisan kita, lidah kita ini dapat mendamaikan orang. Dan yang kedua, dapat memusuhkan orang. Macam mana? Kita fitnah orang. Fitnah, kau tahu anak itu aku nampak tadi malam dia membosi je, dia membawang je, dia menghalia je, dia mentimun je, dia apa lagi? Macam-macam buah sekarang ni bawang kecil. Bawang kecil itu dia umpat sikit je. Kalau membawang besar, itu fitnah besar tu. Itu dia bagi fitnah besar. Gosip dia besar tu. Ahli grup WhatsApp dia ramai tu. WhatsApp. Kalau bawang kecil, grup dia 20 orang, 30 orang. Kalau grup membawang besar, ahli dia grup WhatsApp membawang besar Bukit Kudu. Contohnya. Contoh na'udzubillah kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, janganlah tuan-tuan kita menabur fitnah kan. Tuan-tuan kena ingat, Nabi kata tu betul, sahih. Akan tiba satu zaman sebelum hari kiamat adalah zaman fitnah. Allah, kita takut kan? Sekarang ni macam-macam fitnah kita dengar. Orang ni, orang tu, orang ni, kau tahu sibuk hal orang. Hal dia tak nak jaga. Kan? Kau tahu dia ni, aku nampak semalam ni. Macam-macam. Jadi janganlah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali kepada lidah tadi, kita sentiasa baca Quran dan sebagainya. Ingat tuan-tuan hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Tuan-tuan tahu tak siapa orang paling baik di kalangan kita? Siapa? Orang yang membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Quran. Itulah orang-orang yang paling baik di dalam kalangan kita. Khairukum, Nabi kata, khairukum, sebaik-baik kamu. Man, siapa? Ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran. Wa'allamahu, dan orang yang mengajarkan kepada orang lain. Tuan-tuan nak jadi orang baik, satu je, baca Quran. Basahkan lidah kita dengan Quran. Lama-lama kita sibuk. Kita dah sibuk dengan Al-Quran, kita dah lupa hal-hal orang. InsyaAllah muslimin dan muslimat. Dan barang sebagainya
daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah, seperti menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia, seperti mencari harta dengan segala akad jual beli dan akad sewa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu fungsi lidah kan. Kita nak berjual beli, berurusan senang kan, kita nak buat urusan duniawi senang kan, kita nak apa lagi Allah kata, maslahat dunia, kepentingan dunia lah. Kita nak berurusan kan, kita nak berkomunikasi mudah kan, dan juga kita memberi seperti mencari harta dan sebagainya. Dan hendaklah engkau syukur atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya, daripada berkata yang dilarang. Allahu Akbar. Jaga lidah kita tuan-tuan daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti fitnah. Tuan-tuan ingat firman Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Allah tegaskan lagi, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar, maha besar daripada membunuh. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat, sebab fitnahnya itu runtuhnya umat Islam. Sebabkan fitnah kita putus saudara kan? Sebabnya fitnah kita putus hubungan silaturahmi jiran tetangga kita. Ialah grup sana kutuk-kutuk kita, dah tak pergi ziarah dan sebagainya, dah tak datang ke surau masjid. Sebab apa? Kena fitnah kan? Kena fitnah sana, kena fitnah sini. Allah wa na'udzubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti berdusta, menyakiti orang lain, dosa berdusta tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil kerana hajat. Maka tidak ada dosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bil kadzabin min may yuslihu bainan nas. Tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Allah kan? Tugas mulut kita ni tuan-tuan, kalau niat kita pergi mendamaikan orang kan, janganlah kita menabur fitnah. Kita mendamaikan orang yang sedang berdusta, yang sedang bersengketa. Tugas kita lah kan, tugas mulut kita. Pergi jumpa si fulan dan si fulan, cakap yang baik-baik dengan dia dulu. Kemudian jumpa si fulan yang kedua, cakap dia elok, dia ni baik sebenarnya kan, dia bukan fitnah kau sebenarnya, dia itu alah biasalah, dia tu emosi sikit. Kata pergi jumpa orang ni, dia sebenarnya nak maafkan kau kan, dia taklah lepak jumpa. Lama-lama dia mendamaikan. Allahu Akbar. Janganlah kita putus silaturahmi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab kita perlukan sahabat kita ni tuan-tuan. Kita perlukan mereka untuk mendoakan kita ni tuan-tuan. Buat apa kita nak bersengketa tuan-tuan? Buat apa kita nak bergaduh sebab benda yang kecil? Kan? Contohnya anak dengan mak ayah. Bila mak ayah meninggal je, berebut harta. Abdul Wahid bergaduh sebab harta. Aku putus saudara dengan engkau. Ting ting ting, putus saudara. Habis sebab harta. Ismet ulang aja. Bergaduh, putus saudara kan? Putus, dah tak berkawan. Dia berkahwin dengan orang tu, dia berkahwin dengan ni. Sekali Abdul Wahab bermimpi bertemu dengan Sulaiman Akhlaqan, pemegang, penyimpan, peguam kepada ayahnya. Ismet ulang raja. Harta bapa engkau bukan dalam di Malaysia saja, bukan dalam negeri saja, bahkan ada luar negara. Apa lagi? Istanbul, Gohet, Gostan, Syaitan pun ada, negara Syaitan pun ada. Lalu dia tunjukkan dokumen dekat Sulaiman Akhlaqan, pergi berjumpa dengan siapa? Siapa bapa mentua dia tu? Siapa nama dia? Apa nama dia? Sadiq Sigaraga. Sadiq tu pandai makcik belakang tu Saya tengok Piramli ni.
Sadik Sigaraga ada jumpa. Hartaku 25%. Untuk dapat. Allahu Akbar. Sebab apa tuan-tuan? Bergaduh sebab harta, fitnah kan. Dia kata dia ni jahat. Dia kata wah ini aku dah putus saudara dengan dia. Allahu Akbar. Last kali dia berdamai. Dia berdamai sebab apa? Salah seorang adik-beradik tidak ambil hati dan siasat benda ni. Dia menamaikan semua orang. Tengok last kali dia baik. Itu lisan kita tuan-tuan. Dia pagi jumpa apa Sadik Sigaraga, saya nak kahwin dengan anak kamu kan. Lepas tu bergaduh. Last kali dia mendamaikan. Itu tugas lisan kita tuan-tuan. Sebab lisan, sebab mulut bergaduh kan, harta bergaduh kan. Harta banyak baguslah, macam Ismail Raja tu harta banyak. Macam kita ni harta pun tak ada, bergaduh besar dunia kan. Allah, bergaduh sebab tanah sekangkang ke, bergaduh sebab rumah pusaka yang kecil je, bergaduh sebab kereta mak sikit je kan. Bergaduh sebab harta bukan berbilion pun, harta ribu-ribu pun dah bergaduh. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, Nabi mengingatkan kepada kita tuan-tuan, janganlah kita berfitnah, bergaduh kan, dan sebagainya. Bahkan terkadang wajib berdusta, seperti melihat orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi dengan orang yang zalim yang hendak membunuhnya. Ini tak apalah, dia menyelamatkan seseorang daripada orang yang zalim, dia memohon perlindungan kita. Itu kita janganlah kita cakap benda betul kan. Kita disunatkan kita bukannya berdusta, tapi sebab kita hendak menyelamatkan orang yang dizalimi, kita boleh berbuat demikian supaya orang itu selamat daripada fitnah, selamat daripada dibunuh, selamat daripada dihukum yang tidak eloklah dan sebagainya. Maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada orang yang dibunuh dengan orang yang zalim itu. Seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci akan dia jika didengarnya. Allahu Akbar. Kita benci kita mengumpat ke orang kan. Kita mengumpat, dia buat fitnah pada kita, hukumnya haram kan. Kalau orang tu tahu, kecil hati dia kan. Kau umpat aku, kau depan aku, kita pagi tadi pergi ngetik, malam kau umpat aku, lepas tu besok pergi ngetik, dia tak tahu lagi. Pagi depan kita baik, rupanya belakang kita dia tikam kita ni tuan-tuan. Janganlah berlaku macam ni kat sini ada tempat-tempat yang lain. Depan kita baik dia, kau kita ni sahabat dunia akhirat, kau lah belakang pergi Allah. Janganlah macam tu tuan-tuan kan. Baik depan baik, belakang dia tabur fitnah kita. Depan baik dengan kita, Assalamualaikum cikgu, Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum. Belakang pergilah kau. Allah, dosa tuan-tuan. Allah Akbar, na'udzubillah. Bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Nampak? Allahu Akbar, dosa besar kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, hai sekalian orang-orang yang beriman, jauhkan olehmu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat. Su'uzon, husnuzon, sangka baik. Su'uzon, kita sangka buruk kat orang, selalu fitnah orang, selalu asyik kata dia ni jahat je, dia ni jahat. Siapa dia ni? Dia tu menjahat dah tu siapa? Dia tu jahat. Macam tak ada kebaikan untuk dia, macam tak ada kebaikan yang dia pernah buat. Kau tahu dia tu orang jahat kan. Allah, jangan tuan-tuan, jangan. Wa na'udzubillah, jangan kita sangka buruk ke kawan kita ni tuan-tuan. Jangan sesekali. Kadang-kadang orang yang kita sangka buruk tu tuan-tuan, banyak buat baik pada dia kan. Kita sangka buruk dekat orang ni yang banyak tolong kita selama ni. Kita sangka buruk kat orang tu yang bantu anak kita kadang-kadang. Lama-lama kita malu sendiri kita malu sendiri. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan. Kerana bahawasanya setengah daripada sangka-sangka itu dosa. Dosa. Dan jangan kamu mencari
dan memeriksa aib manusia. Ini yang paling tekankan tuan. Janganlah kita nak cari aib orang tuan. Tahu tak aib? Aib ni suatu benda buruk pasal seseorang. Dia ni membuka aib orang. Jangan. Dia ni dia tu lah dekat surah dia bagus baik, dekat belakang itu dah membuka aib orang tuan-tuan. Janganlah jangan membuka aib orang. Kita wajib tutup aib saudara mara kita. Kalau kita tak nak Allah buka aib kita jangan buka aib orang tuan-tuan. Jangan, walaupun dia cacat sekali mana pun, dia kurang harta sekalipun, dia tak ada harta apa sekalipun, jangan kita mengata dia. Sebab orang kadang-kadang orang macam ni lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang buta, kita kutuk dia tu buta-buta, sedangkan dia hafiz Quran, dia bersedekah banyak duit. Nampak kita yang celik mata ni pun tak bersedekah, pun tak baca Quran. Allahu Akbar. Orang buta pun dia buta mata saja, tapi hati dia Allahu Akbar. Allah bagi dia kelebihan tuan-tuan. Apa lagi? Macam-macam lah. Macam-macam. Kita jangan cari aib orang, jangan cari salah orang, cari salah kita saja tuan-tuan. Sebab tu Nabi ajar pada kita tuan-tuan, sebelum kita tidur kita bermuhasabah diri kita. Bermuhasabah. Sebelum kita tutup mata tu tidur, jangan dengar lagu. Jangan dengar lagu ni sebelum tidur, pasang earphone dengar lagu. Lagu apa? Lagu rock apa? Lagu K-pop. Allah, K-pop pula. Jangan pedal pop. Tahu pedal pop? Aiskrim pelangi tu, itulah pedal pop. Aiskrim pelangi, pedal pop. Ini dengar lagu K-pop. Quran tak nak dengar. Selalu kita tengok anak-anak kita, termasuk diri saya juga dulu tuan-tuan, sebelum tidur pasang Walkman dulu. Walkman mana ada dalam sekarang earphone yang canggih apa Walkman dengan lagu Kalau Allah tarik nyawa kita tuan-tuan, tak sempat kita mengucap dengan apa? Mengucap dengan lagu rock-rock kapak. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebab tu sebelum kita tidur tuan-tuan, kita penuhkan telinga kita dengan alunan-alunan Al-Quran. Sebab jangan main dalam minda kita waktu kita tidur Kita tidur ni tuan-tuan, kita tak sedar, separuh sedar, unconscious. Dalam bahasa sains unconscious, kita tak sedar. Sebab tu benda yang kita install sebelum tidur kita akan ingat. Cuba tuan-tuan, selama ni kita tidur nak bangun subuh pakai jam Cuba jangan pakai jam. Kita set dalam minda kita, ya Allah, pukul 9 orang, pukul 10 orang balik rumah tidur. Ya Allah, aku nak bangun pukul 5 pagi ni, ya Allah. Tolong aku ya Allah, tolong aku, doa ya Allah. Kejut aku pukul 4:30 pagi ya Allah. Tidur. Jangan on handphone, jangan pakai handphone, jangan pakai jam loceng, jangan pakai. Bila kita buat macam tu sekali tuan-tuan, Allah hanya akan gerak kepada kita tau. Sebab kita dah set sebelum kita tidur. Tu yang kita pukul 4 kan terjaga. Cuba tuan-tuan amalkan. Amalkan. Sebab dia akan install. Sebab tu tuan-tuan, anak kita sebelum tidur kadang-kadang jangan bagi dia main game. Jangan bagi dia main handphone. Nanti lama-lama tangan dia bergerak. Main game. Main game berzikir. Pokoknya macam main game. Banyak kan? Jangan. Bagi had masa. Pukul 8 sampai pukul 9 lah, 1 jam mak bagi handphone. Main game cepat. Pukul 9 mak ambil dah. Study pula, baca Quran. Kita cubalah pelan-pelan kan. Kita cuba pelan-pelan, insya-Allah Allah akan bantu kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah sesuka seseorang kamu bahawasanya makan dia daging saudaranya pada ketika mati? Allahu Akbar. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allahu Akbar. Orang yang suka fitnah ni tuan-tuan, dekat hari akhirat kan Allah bagi makan daging ni kawan dia fitnah. Allahu Akbar. Allah kata apa? Adakah suka kamu orang yang memfitnah itu makan daging saudaranya pada ketika mati, maka benci kamu akan dia dan takut oleh Allah kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya Allah Taala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Innallaha tawwabur rahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ni suka pada orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka tuan-tuan pada orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Cuba satu hari sebelum tidur tuan-tuan, pertama kita ampunkan dosa kawan-kawan kita hari itu. Ampunkan dosa. Yang kedua, kita beristighfar, kita khatam Quran. Kita nak khatam Quran, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul bin nas. Baca ayat kursi, baca surah Fatihah. Kedua, kita ampunkan kawan-kawan kita. Yang ketiga, sebelum kita tidur, kita doa untuk mak ayah kita yang telah lama meninggal dunia. Allahumma rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan keempat, kita muhasabah diri kita tuan-tuan. Sebelum tidur, suami isteri tu yang hari ni abang banyak buat salah pada si Ma'il tu, yang Ma'il tu abang selalu fitnah dia, Ma'il tu abang selalu kutuk dia. Dah lah, macam-macam kutuk. Tak apalah bang, maafkanlah bang. Kan? Isteri pun jangan tokok tambah. Betul lah bang, Ma'il tu saya tu geram lah dia. Isteri pula tak main peranan. Isteri pun, bang, abang dah cakap, saya dah lama nak cakap abang, si Ma'il tu kau ajar lah. Allah, janganlah tuan-tuan, kan? Kita saling tegur menegur, kan? Kita saling kawan kita. Itu orang kampung kita tu tuan-tuan. Tak ada dia dulu suka tolong khidmat surau, tolong basuh pinggan, tolong bersihkan surau, bersihkan tanda surau. Ada juga baik si Ma'il tu. Janganlah cari buruk. Kan Allah kata jangan cari salah orang. Kita cari baik orang je. Ya, mak itu baik sebenarnya. Selalu bersihkan surau, selalu tolong orang susah. Kan? Jangan kutuk dia, kan? Nabi kata, Allah kata apa? Jangan cari salah orang, jangan cari aib orang, jangan fitnah orang. Kita jaga maruah kawan-kawan kita, jaga maruah ibu ayah kita. InsyaAllah Allah jaga kita ni tuan-tuan. Dan telah menceritakan Al-Baihaqi dan At-Tabrani dan Abu Asyah dan Ibnu Abi Ad-Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, berkata keduanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan pertama mengumpat. Ini yang Nabi larang tuan-tuan. Jauhkan diri kita daripada kita mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih tinggi dosanya, lebih bersangatan dosanya daripada berzina. Allahu Akbar. Sebab kita ni umpat orang tuan-tuan, kita libatkan orang kan. Kita kutuk dia, orang pula sebarkan fitnah sebagainya. Makin banyak dosa kita tuan-tuan. Kalau kita berzina, kita pasang kita dengan Allah, kita berdosa, kan? Tapi kalau fitnah mengumpat, dosa fitnah, dosa mengumpat melibatkan ramai orang, kita kena jumpa orang ramai pula minta maaf dan sebagainya. Dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Sabda Nabi bahawa seseorang lelaki terkadang berzina dan ia taubat, maka Allah menerima taubat orang yang berzina itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya yang mengumpat itu tidak diampuni dosanya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Faham tak tuan-tuan? Maksudnya apa? Kalau kita walauzubillah, contoh kita berzina, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa kita. Insya-Allah Allah ampunkan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau yang kedua, kita itu dosa kita dengan Allah tuan-tuan. Berzina ni antara kita, pasangan kita dengan Allah. Tapi kalau dosa mengumpat ni, yang kedua Nabi kata, dan bahawasanya mengumpat itu, wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu. Tidak ampun baginya hatta yaghfira lahu sahibuhu, hatta yaghfira lahu sahibuhu. Maksudnya apa tuan-tuan? Dosa ngumpat ni Allah tak akan ampun dosa kita selagi mana kita tidak pergi jumpa orang yang kita umpat tu tadi. Nampak tak berat dosa ni? Anak-anak, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan jangan mengumpat orang. Sebab Allah tak ampunkan dosa kita tuan-tuan selagi mana kita tak pergi minta maaf dengan orang yang kita umpat.
Kan kita kata kat orang tua ni, kat cikgu kita, kat ustaz kita, dekat orang kampung kita, dekat ni, oi dia tu jahatnya, zalimnya, orang ni jahat. Tapi nampak dosa berzina Allah ampunkan tuan-tuan kalau kita taubat. InsyaAllah Allah ampunkan. Tapi kalau dosa mengumpat, Allah tak akan ampunkan dosa kita kalau kita tak pergi jumpa orang yang kita umpat itu. Allahu Akbar. Nampak tak situasi? Saya ulang lagi sekali ya. Sebab ini hal besar ni tuan-tuan, dosa besar ni tuan-tuan. Kita takut tuan-tuan kita meninggal dalam keadaan kita ada fitnah orang. Kita takut tuan-tuan kita meninggal sekejap lagi kita ada dosa fitnah orang. Kita umpat orang. Pertama kita berzina, contohnya orang uzbillah contoh ya. Allah kita bertaubat, Allah kita taubat, sunat taubat, jangan ulang taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah sedih taubat nasuha. Kan? Itu yang pertama, kita berzina tadi, kemudian kita bertaubat, Allah terima taubat kita, Allah ampunkan dosa kita. Khalas, selesai. Yang kedua, sebab tadi zina dosa kita dengan Allah. Faham ya? Yang kedua, kita umpat orang, Allah ampunkan dosa kita tak? Takkan ampun dosa kita kalau kita bertaubat. Selagi hatta yaghfira lahu sahibuhu. Siapa ni yang hadis ni kata hatta sehingga yaghfira lahu, diampunkan dosa kita, sahibu, oleh orang yang kita umpat tadi, kita pergi minta maaf dengan dia. Contoh, Ali umpat Abu. Ali berdosa, Abu tak dosa sebab Ali umpat Abu. Kemudian Allah ampunkan dosa Ali tak kalau dia belum pergi minta maaf? Belum. Tapi Allah akan ampunkan dosa Ali kalau Ali jumpa Abu, aku banyak tabu fitnah kau Abu. Akulah orang dalang yang pergi mencanang satu kampung pasal kau Abu. Akulah orang yang selalu fitnah kau Abu, selalu salah faham. Selagi mana Ali tak jumpa Abu, Allah tak ampunkan dosa dia. Tapi Ali dah jumpa Abu, aku minta maaf Bu, kau ampun dosa aku Bu. Ya Allah, aku menyesal Bu. Aku ni dah tua, aku baik dosa. Kalau kau tak ampunkan dosaku, bukanlah Abu ni yang mengampunkan. Tidak, maksudnya dia mengaku silap dia. Dia mengaku silap dia, dan Abu kata, tak apalah Ali, aku dah lama maafkan kau. Dia minta maaf. Bukan pergi ampun, pergi minta maaf maksudnya. Kan? Bu, aku minta maaf Bu. Bang, aku minta maaf bang. Aku banyak dosa dengan kau. Barulah Allah ampunkan dosa si Ali tadi. Nampak tak situasi ni yang Nabi gambarkan kepada kita? InsyaAllah tuan-tuan, kita selalulah ampunkan orang, maafkan orang dan sebagainya. Dan seperti menyalahi janji, yang adalah ia salah daripada segala alamat munafik. Kan? Ini Nabi kata alamat-alamat munafik. Siapa orang munafik itu? Sabda Nabi SAW, ayatul munafiqu thalatha, iza haddasa kaziba. Pertama. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Yang ketiga, wa iza tumina khana. Ada 3 alamat orang munafik. Pertama, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila bercerita, dia sentiasa berbohong. Kan? Selalu buat cerita bohong, selalu berdusta, selalu dia suka tokok tambah dan sebagainya. Itu alamat orang munafik. Ya? Yang kedua, apabila berjanji akan kebaikan, dia tak penuhi, tepati janji dia. Yang ketiga, apabila diberi amanah, dipercayai, dia akan khianat kepadanya. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ini kita kena selalu awas. Ya, 3 alamat munafik itu ada 3. Dia bercerita, dia selalu berdusta, dia menipu kawan-kawan dia. Sebab tu timbul fitnah tuan-tuan. Sebab tu timbulnya perpecahan dalam masyarakat kita ni tuan-tuan. Sebab tu masyarakat kita ni berpecah belah ni tuan-tuan. Sebab tu masyarakat kita ni tak bersatu padu. Umat Islam ini tak bersatu padu sebab berpecah belah. Sebab apa berpecah belah? Munafik, orang-orang yang
berdusta dan sebagainya. Allahu Akbar. Saya berpesan diri saya ni tuan-tuan dan tuan-tuan, kita jauhkan alamat munafik ni. Yang kedua, dia berjanji tapi dia mungkiri. Dia selalu berjanji, dia selalu cakap tapi dia tak pernah nak penuhi. Dan yang ketiga, apabila diberi amanah atau diberi suatu kepercayaan, dia selalu pecah amanah. Dia selalu tidak membuat ataupun dia khianat kepada amanah tersebut. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita jauhkan tiga perkara ini, kita jauhkan jauh-jauh. Dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah, sabda Nabi, min husnil islam mir'ati tarukuhu ma la ya'ni. Nabi kata apa? Min husnil islam mir'ati tarukuhu ma la ya'ni. Ini hadis daripada saya dalam kitab hadis Arba'in, Imam Nawawi, hadis 40. Ada hadis ni, min husnil islam mir'ati tarukuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik daripada kebaikan seseorang, husni kebaikan, keelokan seseorang Islam itu, dia maritarkuhu, dia meninggalkan barang-barang ma la yu'ni, meninggalkan ia akan barang-barang yang tiada memberi manfaat kepada dia di dunia dan juga di akhirat. Sebaik-baik kamu, sebaik min husni Islam, sebaik keelokan seorang Islam itu, dia tak sibuk halau orang gitu tuan. Dia tak busy body dengan orang kan. Dia tak sibuk-sibuk halau orang. Dia tinggalkan benda yang tak dapat memberi manfaat pada dia, kan? Dia meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat pada dia. Seperti mengadu-ngadu. Sabda Nabi SAW, la yadkhulu jannata namamun, tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu-ngadu. Dia bukanlah mengadu pasal kebaikan, pasal keburukan, kan? Dia selalu tebar cerita pasal buruk orang, dia ngadu pasal benda tidak elok, kan? Dia bergaul, dia nak melaga-lagakan orang, kan? Dia selalu cari salah orang, kan? Dia selalu timbul masalah dalam masyarakat, dalam keluarga dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan, pengajian kita pada hari ini berkenaan dengan lidah kita ni tuan-tuan. Jaga lidah ni tuan-tuan, sebab lidah ni akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan kunci mulut kita akan di hari akhir Allah Subhanahu Wa Taala, dan anggota lain akan menjadi saksi kepada perbuatan kita di dunia ini. Kita hidup kat dunia ni, Allah akan mempersoalkan, Allah juga akan persoalkan apa yang kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi Dan sesungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa. Nampak? Dosa tuan-tuan. Kita selalu fitnah orang, kita mengadu hal orang pasal yang buruk-buruk lah. Yang baik tak apa, yang baik kita tak nak buat, tapi yang jahat kita selalu buat. Memindahkan perkataan sesetengah manusia kepada setengah yang lain kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi, bermusuh-musuhan, saling dendam-menendam, saling benci-membenci, saling bergaduh, bermusuh dan sebagainya. Kita pergi menjaja cerita ke orang, kita tuduh orang-orang ni sebab dengan niat untuk kita memindahkan perkataan, maksudnya kita pergi sebarkan cerita ke orang, dengan sebab membinasakan antara mereka itu. Adapun memindahkan perkataan yang baik seperti nasihat, maka itu wajib dan tidak termasuk dalam orang yang mengadu yang dilarang. Kita cerita yang baik pasal orang tak apa, insya-Allah tak ada masalah, tapi janganlah kita mengadu akan benda-benda yang tidak elok ni tuan-tuan, benda yang dilarang oleh agama Islam. Jadi muslimin dan muslimat, kesimpulan dia yang pertama, Allah menjadikan lidah kita ni tuan-tuan banyak faedah bangsa akhirat, banyak faedah bangsa ahlullah, banyak faedah. Pertama, membaca Al-Quran. Tuan-tuan, nanti balik ni kita biasakan sebelum tidur, cuba khatam 1 juzuk Quran. 1
Satu juzuk Quran sama dengan 20 muka surat, 21 muka surat je kan. Maknanya ada lebih kurang 10 line je tuan-tuan. Sebab Quran kan depan belakang kan. Selai 21 muka surat. Satu muka surat ada 15 baris bersama Uthmani. Satu baris sampai seminit, 10 saat je. Kali dengan 15 baris baru 15 saat tuan-tuan. Satu line muka surat. Dua line muka surat baru 30 saat. Kali dengan 20 tak sampai 60 minit, tak sampai setengah jam dah habis satu juzuk Al-Quran. Sebab kalau kita lancar lah, kalau kita lancar apa? Jangan malu untuk belajar Al-Quran tuan-tuan. Tapi malu kalau kita tak dapat bercakap, tak dapat mengucap di hari perakhiran kita ni tuan-tuan. Jangan malu kalau kita masih hidup ni tuan-tuan. Jangan malu untuk buat baik. Jangan malu untuk kita belajar Quran. Walaupun kita usia kita dah dewasa, dah tua dan sebagainya, tak apa. Jangan kita malu untuk belajar Al-Quran. Biar kita tergagap-gagap baca kat dunia. Jangan kita tergagap-gagap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita malu dekat dunia. Biar orang lain mengata kita tak pandai baca Quran, tak apa. Tapi kita belajar baca Quran. Jangan kita malu, jangan kita takut kalau di alam kubur nanti kubur kita gelap tuan-tuan. Contohnya, na'udzubillah. Ya, maksudnya apa tuan-tuan? Belajar Quran, belajar. Amalkan surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah sebelum kita tidur. Kan? Hindarkan daripada azab kubur. Kan? Allah murahkan rezeki kita, hindarkan kita daripada azab kubur. Baca Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk juzuk yang ke-28. Dan surah Al-Waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqatiha kadhibah qabilatur rafi' ila akhir ayat. Amalkan. Jangan kita amalkan tengok video, tengok TV sebelum tidur. Kan? Lama-lama kita terlelap depan TV. Kan? Yang kita amalkan lama-lama TV tengok kita, kita tak tengok TV. So kita dah tertidur depan TV. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama, lazimi lidah kita dengan bacaan Al-Quran. Kalau tak mampu satu hari satu juzuk, satu muka surat pun dah alhamdulillah. Ingat tuan-tuan, satu huruf Allah tuan-tuan, ramai yang salah faham. Sikit lagi ramai yang salah faham. Sikit-sikit dah masuk pukul 10 dengar. Pukul 10 boleh pukul 10 insya-Allah pukul 10 ke 10.30 jadi lama dah cakap ni tuan-tuan, ramai salah faham. Ustaz, saya malu lah nak baca Quran. Saya ni tergagap-gagap. Tuan-tuan, orang yang tergagap-gagap itulah banyaknya pahala Quran untuk dia tuan-tuan. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dia ngulang. Kan Allah, Nabi kata apa? Satu huruf Allah bagi 10 pahala. Kalau kita ulang Bismillah, salah. Bis asyik bis je, dah huruf dah. Dan 6 huruf kan? Bis, basin, ba, huruf ba, huruf sin. Kan 2 huruf. Satu huruf Allah bagi 10. Kalau dah 6 kali ulang, tak 60 pahala Allah bagi pada kita. Allahu Akbar. Alif lam mim, alif lam mim, alif kita ingat, kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, alif lam mim. Dah 6 huruf kita ulang. Ayat yang sama tapi kita ulang banyak kali. Faham tak maksud saya? Alif lam mim 3 huruf, kita ulang 2 kali dan 6 kali. So 6 kali Allah bagi kita berapa? 60. Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qaf, lam, alif, lam, ha, alif, ha, dal. 9 huruf, 90 ringgit Allah dah bagi pada kita. Allahu Akbar. Sebab tu saya cakap, orang yang mengulang ataupun orang yang tergagap-gagap baca Quran ni lebih baik, lebih banyak pahala dia daripada orang yang baca lancar. Kan? Sebab apa? Sebab dia mengulang. Sambil dia mengulang, dia baca Quran, dia Allah bagi ganjaran pada dia. Jadi tuan-tuan, nasihat saya untuk diri saya dan diri tuan-tuan, baca Quran. Kan? Baca Quran setiap hari. Jangan malu, jangan segan. Jangan malu nanti lagu apa? An-Rafali. Perisai orang beriman. Malu tu jangan malu tuan. Jangan malu nak belajar tuan-tuan. Jangan malu kalau kita ada anak yang pandai baca Quran. Tak jangan malu. Artinya nanti anak mengajar pada kita. Jangan kita malu tuan-tuan. Sebab nanti Allahu Akbar, pahala ni tuan-tuan, orang yang baca Quran ni akan memberi syafaat. Allah akan memberi dia syafaat di akhirat nanti tuan-tuan. Li ashabi. Syafa'atu li ashabi.
Al-Quran itu akan jadi memberi syafaat pada kita, memberi pertolongan kepada kita, dan juga sebagai peneman kepada kita nanti. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, janganlah kita mencari aib orang, jangan cari salah orang, cari kebaikan dia tuan-tuan. Kita gaduh-gaduh ni, jangan cari keburukan dia, kita cari titik persamaan kebaikan kita, baru hidup kita aman, sentosa, damai dan harmoni. Kalau kita gaduh-gaduh kan, jangan cari keburukan, cari kebaikan. InsyaAllah Allah akan pertemukan titik persahaman antara kita, Allah akan pertemukan kebaikan di antara kita. Yang ketiga ni tuan-tuan, ingat tuan-tuan, yang kita berfitnah, menambah fitnah dan sebagainya, sebab itu adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mendamaikan orang, jangan kita bermusuhkan orang dengan mulut kita, dengan lidah kita. Kita damaikan orang yang sedang bergaduh, dan jangan kita bermusuhkan orang dengan mulut kita. Macam-macam kita berfitnah dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan ya, InsyaAllah semua ya, InsyaAllah kita amalkan apa yang kita pelajari hari ini. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap memberi kata, tersilap memberi mengajar dan sebagainya. Sesungguhnya kita semua adalah insan yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya mengharapkan keredaan, maghfirah, keampunan, perlindungan, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikala ada antara kita hari ini yang sakit-sakit, Allah sembuhkan sakit kita insya-Allah. Semoga apa yang ada di antara kita pada hari ini yang terkurang, Allah melebihkan harta kita pada hari ini. Semoga hari ini siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan kemakbulan doa dia, Allah akan memakbulkan doa-doa mereka insya-Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, sikit ni 2 minit lagi. 2 minit lagi. 2 minit sikit je kan. Hari ini kita banyak ya, kita digemparkan mungkin ya, ada kes-kes COVID dan sebagainya. Jadi tolonglah tuan-tuan ya, jaga kesihatan kita kan, jaga diri kita kan, jaga kesihatan ya, jaga kesihatan insya-Allah. Jaga kebersihan insya-Allah. Kebersihan itu kan Allah suka tuan-tuan. Allah suka pada benda yang bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman kita ni tuan-tuan. Insya-Allah kalau kita bersih, insya-Allah Allah akan selamatkan kita. Kita akan terhindar daripada bermacam-macam penyakit insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wa ilal liqa wa ma'as salamah. Sehingga kita bertemu lagi, semoga dengan kita Allah memberikan keselamatan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.